Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam kelas Pendidikan Islam tahun 4. Pada hari ini kita di dalam tajuk sirah, iaitu tajuknya Janji Setia Penduduk Yathrib. Sebelum itu, mari kita lihat dulu objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menjelaskan latar belakang masyarakat Arab sehingga perjanjian Aqabah pertama dan kedua dalam kumpulan dengan betul. Objektif yang kedua, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 4 isi perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua secara berkumpulan dengan betul. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu latar belakang masyarakat Yathrib. Di sini saya akan menceritakan latar belakang masyarakat Yathrib. Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Mari kita lihat perjanjian Aqabah yang pertama. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Baiklah. Perkara tersebut, yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Perkara yang kedua, tidak mencuri. Perkara yang ketiga, tidak berzina. Perkara yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Perkara yang kelima, tidak melakukan fitnah. Dan perkara yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 perkara ini adalah antara perjanjian Aqabah yang pertama. Mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Mari kita lihat pula perjanjian Aqabah yang kedua. Pada tahun ke-13 kenabian,
sebanyak 70 orang daripada Yasrib, termasuk 2 orang wanita, telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang ataupun susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Dan yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Apakah kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua? Mari kita lihat di bidang agama. Terhindar daripada syirik dan kekufuran. Yang kedua, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Dari segi nyawa pula, nyawa terpelihara dan dihargai. Dan yang kedua, keselamatan manusia terjamin. Dari segi akal pula, terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran. Seterusnya, memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dari segi harta, menghormati hak milik setiap individu. Seterusnya, harta terpelihara daripada pencerobohan. Seterusnya, dari segi maruah manusia dijaga. Seterusnya, menghormati setiap hak individu. Inilah antara kepentingan perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua. Iktibar penerimaan masyarakat Yasrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, mencari kebenaran. Penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya ialah kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan. Dengar dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya, kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Seterusnya, jauhi akhlak yang keji, tidak mencuri dan berzina. Sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar dan dilarang. Seterusnya, membina perpaduan dan kasih sayang. Tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Kita perlulah sentiasa bersikap adil dan menghormati sesama manusia. Baiklah, tadi Ustaz telah menerangkan berkenaan dengan perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua, sehinggalah kepentingan mengamalkan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Seterusnya, sebagai latihan pengukuhan, Ustaz telah menyediakan 2 soalan. Yang pertama, tuliskan apakah perjanjian Aqabah yang pertama, dan soalan yang kedua, tuliskan perjanjian Aqabah yang kedua. Murid-murid boleh tulis latihan ini ke dalam buku tulis pendidikan Islam masing-masing. Ustaz rasa sampai di sini sahaja. Kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ustaz akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.